Saya kecewa dengan perangai isteri yang agak pemalas. Ini WhatsApp tak ada kaitan dengan siapa yang hidup yang mati, wallahu alam. Ni ada kaitan dengan depa ni kot masalah. Keperluan saya banyak yang terabai. Alasan yang diberi penat mengurus rumah dan anak-anak. Alasan mengurus rumah saya agak tidak percaya. Kerana rumah kami bersepah. Baju tidak berlipat sehingga saya terpaksa mengambil masa 15-20 minit hanya untuk mencari pakaian saya yang bersepah dan berterabung. Ini isteri orang lain bekerja dan mampu melakukan tugasan di rumah. Tapi yang herannya isteri saya tidak bekerja dan asyik menonton TV dan mengadap handphone. Dalam masa sebulan, mungkin kurang 10 kali saya lihat pakaian disusun rapi. Itu baru di pakaian. Belum lagi perkara lain yang agak sensitif yang tak saya dibicarakan di sini. Saya tidak tahu bagaimana lagi cara nak menegur diri saya. Minta nasihat. Doktor, apa yang perlu saya lakukan? Ada juga ni soalan macam ni. Kita bukan Ustaz Love. Dia ni tuan-tuan dan puan sekalian, ni masalah mengurus rumah tangga. Dia isu dia macam ni ya. Kaum ibu pun, kaum bapa pun ada panggil aku dia juga. Itu secara adilnya lah. Tapi bila berlaku isu-isu yang macam ni, soal tanggungjawab dan peranan, sebenarnya tanggungjawab kepada suami, isteri kepada suami sama aja dengan tanggungjawab suami kepada isteri. Cuma tanggungjawab suami kepada isteri lebih besar dari sudut nafkah, dari sudut tempat tinggal, dari sudut pakaian dan pembiayaan. Lebih besar. Isteri tanggungjawab dia tanggungjawab dia menjaga hak-hak suami. Seperti mana tanggungjawab suami menjaga hak-hak isteri. Membuat penilaian, kadang-kadang penilaian mudah. Yang perlu saya tekankan juga di sini. Kadang-kadang kita buat penilaian yang mudah. Mudah dia apa? Hang bini kerja masak. Hang masak untuk aku balik, aku nak makan, hang kena masak. Okey. Hang kena basuh baju aku semua. Hang kena ni, hang kena nu, hang kena ni, semua kat rumah ni hang lah. Kat rumah. Memang asas kepada arahan itu perlu dipatuhi oleh isteri. Tuan-tuan, itu adalah asas. Wajib dipatuhi oleh isteri. Okey. Cuma pada masa yang sama, ihsan suami itu kena ada pada isteri. Ihsan. Sebab tu ihsan ni, bila berbicara soal ihsan, kata Nabi, Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah tetapkan ihsan tu pada setiap perkara. Bahkan dalam Al-Quran apa kata Allah? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu communicate dengan mereka, berurusan dengan mereka dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Jadi kadang-kadang kita melampaui sikap tersebut. Kita berlebihan, meletakkan secara keseluruhannya di atas dia. Contoh. Jadi yang ni perlu dipertimbangkan. Sebab yang tahu keadaan ini kita adalah rumah. Saya kalau bercakap, mungkin saya ada masalah saya dengan keluarga. Tuan-tuan masing-masing ada masalah yang pelbagai. Kita tak boleh buat penilaian, judgement yang sama. Macam ni semua. Tak boleh. Sebab urusan dalam rumah tangga ni, dia berbeza-beza. Dia lain macam. Ini yang ni macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Dia complicated. Jadi cuma asasnya ihsan tu kena ada. Ihsan suami kepada isteri, ihsan isteri kepada suami. Isteri dia kena fikir juga tanggungan suami. Kerja suami keluar, kadang-kadang dia duk kira masa dia. Baru-baru ni saya ada orang SMS dekat nak bercerai. Pasal apa tuan-tuan mesti? Laki lupa ucap birthday. Pernah pening kepala. Ini masalah dia. Birthday ni tak apalah. Ada pada pandangan sebagai daripada ahli ilmu, tak apalah nak ucap selamat hari lahir kepada kamu, tak ada masalah. Okey. Tapi bila sampai ke tahap ni, kita kata lebih baik hukum bid'ah abang birthday dia. Untuk dia dan keluarga dia. Sampai ke tahap tu. Dia kata saya abang, saya ustaz, dia kata saya masukkan dalam ni diary saya, birthday suami saya. Bila jadi tahu dah 2 hari sebelum alam dah. Yang lelaki ni tuan-tuan dan sekalian, lelaki biasa dia kira dalil banyak. Time meeting dia tu alam lebih. Birthday bini apa semua tunggal langgar habis semua, dia tak tahu lah. Tapi bila orang dia dah didik dengan komitmen yang macam tu, dia masalah bila terlupa berkelahi. Kau nak bercerai ni. Tadi pun pasal ada isu apa? Tak, pasal tak ucap birthday. Bagi saya orang macam ni, sambutan birthday untuk mereka tak perlu. Sebab apa? Sebab dia punya pressure dia lain macam. Jadi sebab tu kadang-kadang bila
Dia tak ada tau. Dia tak ada give and take. Bila tak ada ihsan dalam hubungan rumah tangga, dia tak ada give and take. Jadi saya bagi contoh lah. Contoh tu tak ada rumah sekalian. Dia macam, tapi saya minta maaf lah cakap topik ni terbuka. Kadang-kadang ni balik-balik rumah nak melaksanakan hubungan intim suami isteri. Laki dia kira buka aku nak. Hai dia ni kacau ni tuan-tuan sekalian. Ini jangan dengar budak-budak. Dia tanpa dia mengambil kira kepenatan, kesusahan. Lepas tu dia duduk baca dalil kat bini dia. Mengaji sunnah ya kawan. Siapa tolak, laknat Allah, malaikat laknat bagi sampai ke malam. Yang ni punya gila punya. Tuan-tuan, tak boleh gitu. Kalau tidak Allah tak perintah wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kita kena communicate dengan ni. Demikian juga isteri. Kadang-kadang isteri ni dalam waktu-waktu yang tertentu dia main galak dia tu. Dia tak cakap dah. Cakap hang main yang kena. Hang kena duk juga, aku nak ni juga lah. Contoh dia bagi. Jadi kalau tak ni nak merajuk, nak teriak, dia tak boleh. Dia kena ingat balik bahawasanya benda ni adalah kehendak suami dia. Jadi bila ada keseimbangan ni baru boleh berjalan dengan baik rumah tangga. Tapi kalau satu pihak saja, hak bini dia kira perasaan dia saja. Dia tak kira suami letih, pikak banyak. Suami ahli politik, balik keluar tengah malam tak tentu masa. Suami pisah dengan sini, terbang sana sini, letih, penat, pikak cari nafkah, tanggung keluarga apa semua. Dia dah kira bang, bil estro bila ni nak bayar ni nak habis dah ni. Tak gitu tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, itu tak balance. Demikian juga si suami yang kira hang aku tak kira, aku balik aku nak ni semua. Dia bagi yang berpada-pada dan masing-masing tahu apa yang sesuai untuk rumah tangga dia. Masing-masing tahu. Kita tak boleh nak kata, saya tak boleh nak kata bahawasanya okey perempuan dia masak saja dengan baju cukup. Tak boleh. Ada orang yang tu cukup untuk dia. Ada orang yang dia masak saja cukup pasal dia ada orang gaji dia dah. Cuma dia nak masak, nak bagi suami dia makan masakan dia. Nak bagi ada hubungan tu, nak bagi ada hidang makanan suami dia. Ada orang dia kata, aku masak tak payah, ya aku yang boleh buat, yang suami aku dah layan okey, aku dah hidangkan untuk dia, aku prepare untuk dia makan masak dengan aku. Ada orang dia kata, suami aku memang jenis tak minat makan masakan aku. Tak payah aku kena beli nasi kandang kak. Beratok lah yang clear, beratok sana, beratok sini pergi beli. Tuan-tuan dan puan sekalian, ada yang jenis itu, ada yang jenis suami isteri memang suka makan luar laki bini. Jadi sebab tu saya katakan tak boleh berikan satu penyelesaian yang selaras, sebab dia bergantung kepada bagaimana komunikasi dalaman rumah. Cuma dirikan hubungan kekeluargaan itu, suami isteri itu atas asas ihsan dan ashir bil ma'ruf, komunikasi dengan cara yang ma'ruf lagi baik. Jadi ini saya rasa kalau nak nasihat isteri ni, dia ada kaedah-kaedah nasihat dia. Kita nasihat dengan cara yang baik, tuan-tuan. Dan sebelum kita nasihat tu, kita nilai diri kita. Sebab kita sudah tentu akan berhadapan bila kita tegur dia kata, hang pun macam hang duk kata aku, hang tu longgok seluak tu. Lagu apa dia? Apa dia tu, roti canai. Sana sini aku longgok, sana sini seluak dalam, yang belekat sana sini. Hang pun macam, atau nak suruh aku pilih lipat pergi cari. Kita bertengkar tak habis. So, kita nak tegur, kita buat preparation, kita punya persediaan diri kita sendiri, kita dah kemas apa semua. Ni aku mengharapkan hang juga kemas untuk aku. Tu cara dia. Dan kemudian bila kita menegur tu dalam Islam ni, dia berikan beberapa, dia tetapkan prinsip-prinsip menegur. Tegur kalau tak dengar juga, contoh kita dah sekalian. Bila tegur tak dengar, Islam bagi keizinan untuk apa? Keizinan untuk dia pisah. Pisah apa? Hajar ni pulau. Pisah tempat tidur, bukan keluar rumah. Keluar rumah ni kadang tu pang tutup pintu, keluar start kereta pi nyakak habis keluar rumah. Tak, bukan keluar rumah, salah tu. Pindah tempat tidur. Diam je, jangan buat apa. Kemudian baru pi ke peringkat pukul. Islam bagi pukul. Islam bagi izin pukul. Tapi pukulan yang bagaimana? Dia kata wala tadribul wajh. Jangan pukul muka. Kita muka lempang tu. Pang terbalik. Terbang bini. Wala tadribul. Pukul muka tak boleh. Wala tuqabbih. Jangan hina cela. Maki. Hang memang dasar perempuan tak guna. Memang jenis ni. Tak maki-maki tak boleh.
pukulan untuk tujuan mengajar. Bahkan pukulan tu apa ni dia panggil wad apa ni? Wala tadrib darbatan mubarrih. Jangan pukul pukulan yang meninggalkan kesan. Kalau selain kita katakanlah tak pukul dalam muka, muka tak boleh pukul kat tangan, kat badan. Pukul kat badan tu. Dia pukul apa? Tuan-tuan dan puan sekalian. Tainggah tu, lekat tulang. Pukul lekat semua. Perempuan dia lain. Kita lah ni, culuk luka apa ni, lupa dah. Depa tu 40 tahun pan. Masa kita timang cucu dah ni. Ni abang pukul dia dua. Ni Tok Hang pukul ni dia perasaan dia tu tak boleh. Pukulan tak boleh ada kesan. Kesan. Sama ada parut ke ataupun kesan lebam ke tak boleh. Maknanya betul-betul Islam ni dia bagi pukul, tapi pukulan yang penuh disiplin dan kasih sayang. Aku nak ajak hang. Dia tarik itu sikit. Dia sikit. Dia pukulan untuk mengajar. Awak tak dengar cakap sangat, yang kemas lah sikit. Itu dia sampai kata tu. Jadi itu je maksimum dia. Jadi tapi lebih daripada tu dah tak boleh. Tak boleh. Lepas tu lah kali dia ambil konsultasi. Macam berlaku zaman sahabat Nabi dia pun konsultasi jumpa Nabi SAW. Nak cerai tak suka kat laki-laki dia, dikatakan hitam, pendek lah apa semua lah. Aku tak suka laki aku ni. Ada riwayat lah. Ada riwayat dalam satu hadis yang khuluk, peristiwa khuluk kan. Dia minta cerai aku, dia kata aku tahu laki aku ni taat kepada, tapi aku tak happy, aku tak boleh. Jadi minta cerai. Jadi masalah ni maknanya dibawa kepada Nabi. Dulu ada Nabi, sekarang tak ada. Jadi boleh bawa kepada pihak yang boleh bagi konsultasi secara adil. Bagi jadi cakap dua pihak. Jadi saya difahamkan jabat agama pun ada buat benda-benda yang seperti itu. Cuma kita gunakan peringkat-peringkat. Gunakan orang yang dia respect, tegur dia. Kalau katakanlah dia respect betul mak ayah dia, guna mak ayah dia, tegur. Dia respect betul kawan dia, guna kawan dia, tegur. Kalau dia respect betul. Kalau dia tak respect, kita pergi cerita jajah merata, kita tergurung di kalangan orang yang sebarkan urusan rumah tangga keluar, yang merupakan satu dosa dan kesalahan besar. Jangan sebar urusan rumah tangga keluar. Tak baik. Salah tuan-tuan sekalian.